Hai dan selamat sejahtera cikgu ucapkan kepada semua murid-murid. Sekali lagi, kamu akan bersama dengan cikgu pada minggu ini dalam mata pelajaran Pendidikan Moral. Cikgu harapkan semua murid-murid dalam keadaan sihat dan sentiasa bersemangat untuk meneruskan pembelajaran kita pada hari ini. Anda sudah bersedia? Ayuh, mari kita mulakan. Baik, pada hari ini kita akan belajar topik yang terdapat dalam unit 3 bertajuk Murid Bertanggungjawab. Terlebih dahulu, cikgu ingin menjelaskan objektif pembelajaran kita pada hari ini. Pada akhir PDPR, murid dapat yang pertama menyatakan 3 tanggungjawab sebagai murid. Yang kedua, menyenaraikan 3 kepentingan menjadi murid yang bertanggungjawab. Dan objektif yang ketiga, menunjukkan sikap murid yang bertanggungjawab. Jadi, cikgu berharap murid-murid dapat mencapai objektif pembelajaran yang telah ditetapkan. Murid-murid, mari kita sama-sama tonton video ini. Created using Powtoon. Dalam video yang telah kita tonton sebelum ini, adakah Malik seorang murid yang bertanggungjawab? Tapi apa maksud tanggungjawab ya? Baiklah, cikgu akan terangkan apa itu tanggungjawab. Tanggungjawab ialah kesanggupan untuk melakukan sesuatu tugasan, perkara atau kewajipan dan cuba sedaya upaya untuk melaksanakannya dengan sempurna. Ini bermaksud tanggungjawab ialah kesanggupan seseorang melakukan tugasan yang diberi dengan sedaya upaya, sebaik mungkin dan sempurna. Jadi, cikgu harap kamu faham apa itu maksud tanggungjawab. Mari kita sama-sama lihat gambar yang telah cikgu berikan supaya kamu lebih faham apa itu maksud bertanggungjawab. Cuba kamu lihat gambar ini. Antara 3 orang murid ini,
Yang manakah menunjukkan ciri murid yang bertanggungjawab? Adakah murid perempuan itu, ataupun murid yang sedang tidur itu, ataupun murid lelaki itu? Yang mana menunjukkan ciri murid yang bertanggungjawab? Murid ini tidak menunjukkan ciri yang bertanggungjawab. Kenapa? Kerana murid ini tidur di dalam kelas. Sebagai murid yang bertanggungjawab, kita tidak boleh tidur di dalam kelas. Murid ini juga tidak menunjukkan sikap yang bertanggungjawab. Kerana murid ini mentertawakan rakannya yang sedang tidur. Itu perbuatan yang tidak baik. Ya, murid ini menunjukkan ciri murid yang bertanggungjawab. Murid ini membantu mengejutkan rakannya yang sedang tidur supaya terus fokus ketika guru mengajar. Jadi, murid ini menunjukkan ciri murid yang bertanggungjawab. Baiklah, sekarang cikgu akan terangkan mengenai apakah tanggungjawab kamu apabila kamu memegang sesuatu jawatan yang khusus. Jadi, kamu boleh rujuk buku teks muka surat 18 dan 19. Baiklah, sebagai seorang pengawas pusat sumber, kamu bertanggungjawab menyusun buku dirak supaya kemas dan teratur. Kamu juga bertanggungjawab untuk bertugas di kaunter sirkulasi. Apa itu kaunter sirkulasi? Kaunter sirkulasi ialah kaunter pinjaman dan pemulangan buku. Selain itu, sebenarnya sebagai pengawas pusat sumber, kamu juga bertanggungjawab untuk menjaga disiplin murid-murid yang sedang membaca buku di pusat sumber. Kamu perlu pastikan murid-murid membaca dalam keadaan senyap dan tidak berbual-bual. Baik, apakah pula tanggungjawab sebagai seorang ketua kelas? Antara tanggungjawab sebagai seorang ketua kelas ialah memastikan suis ditutup sebelum keluar dan juga memastikan makmal komputer dikemaskan sebelum keluar. Itu ialah antara tanggungjawab sebagai seorang ketua kelas. Selain itu, ketua kelas juga bertanggungjawab untuk menjaga disiplin murid-murid lain yang terdapat di dalam kelas. Misalnya sekiranya guru tiada, ketua kelas bertanggungjawab untuk memastikan murid-murid tidak bising dan juga murid-murid tidak membuat kesalahan disiplin. Baik, kita lihat pula apakah tanggungjawab seorang pengawas. Pengawas bertanggungjawab bertugas di kantin dan memastikan murid beratur semasa membeli makanan. Selain itu, pengawas juga bertanggungjawab memastikan murid memasukkan pinggan kotor ke dalam besen. Selain itu, pengawas juga sebenarnya mempunyai tanggungjawab lain. Antaranya ialah memastikan murid-murid lain mengikut peraturan yang telah ditetapkan. Pengawas boleh menegur murid yang tidak mengikut disiplin ataupun peraturan yang telah ditetapkan sekolah. Misalnya, murid yang berambut panjang, murid yang tidak memakai tali leher, murid yang membuat bising, murid yang bermain-main. Pengawas bertanggungjawab untuk menegur murid-murid tersebut. Baik, kita lihat pula tanggungjawab seorang petugas tor sukan. Petugas tor sukan bertanggungjawab menyusun peralatan sukan selepas menggunakannya dan juga membantu guru semasa hari sukan. Ini ialah tanggungjawab bagi jawatan khusus yang terdapat di sekolah. Bagaimana pula dengan tanggungjawab kamu sebagai seorang murid ketika di sekolah? Baiklah, sekarang cikgu akan terangkan mengenai apakah tanggungjawab kamu sebagai murid di sekolah.
Sebenarnya terdapat banyak tanggungjawab kamu sebagai seorang murid. Antaranya ialah memberi tumpuan ketika guru mengajar. Kamu perlulah memberi sepenuh tumpuan dan fokus ketika guru sedang mengajar di hadapan kelas. Kamu tidak boleh bermain atau bersembang dengan rakan ketika guru sedang mengajar. Tanggungjawab kamu yang seterusnya ialah menjaga dan membersihkan kelas. Ya, menjadi tanggungjawab kamu untuk menjaga dan membersihkan kelas kamu. Kamu perlu memastikan kelas kamu sentiasa bersih setiap hari sebelum memulakan pembelajaran. Tanggungjawab kamu juga ialah belajar bersungguh-sungguh. Ini merupakan tanggungjawab utama kamu sebagai seorang pelajar. Kamu perlulah belajar bersungguh-sungguh. Tanggungjawab kamu yang seterusnya ialah rajin datang sekolah. Kamu perlulah rajin datang sekolah, perlulah datang sekolah setiap hari melainkan sekiranya kamu sedang sakit. Kamu tidak boleh ponteng sekolah tanpa sebab yang kukuh. Tanggungjawab kamu juga ialah berpakaian kemas dan sesuai apabila ke sekolah. Kamu perlulah berpakaian mengikut yang telah ditetapkan oleh sekolah. Kamu perlulah memakai lencana, perlulah memakai tag nama dan juga memakai tali leher. Selain itu, kamu perlulah memakai pakaian yang sesuai. Maksudnya, sekiranya kamu mempunyai mata pelajaran pendidikan jasmani pada hari tersebut, kamu perlulah memakai baju sukan seperti yang telah diarahkan oleh guru. Tanggungjawab kamu yang lain ialah menyiapkan kerja sekolah yang diberi. Ya, kamu perlu menyiapkan setiap kerja sekolah yang diberikan oleh guru. Kamu tidak boleh memberi alasan apabila tidak menyiapkan kerja sekolah. Kamu dapat lihat contoh murid yang tidak menyiapkan kerja sekolah seperti dalam video yang telah kita tonton di awal tadi. Itu adalah sikap yang tidak bertanggungjawab. Kerana sebagai murid yang ingin berjaya, kamu perlulah menyiapkan kerja sekolah yang diberikan oleh guru. Tanggungjawab kamu lain ialah menjaga kemudahan yang terdapat di sekolah. Antara kemudahannya ialah seperti telefon awam, tandas dan juga kemudahan yang terdapat di kantin. Kamu tidak boleh merosakkan semua kemudahan yang disediakan dan sekiranya kamu menggunakan kemudahan ini, kamu perlulah menggunakannya dengan berhemah kerana kemudahan itu adalah untuk digunakan oleh semua murid yang lain. Dan yang terakhir, tanggungjawab kamu ialah mematuhi peraturan sekolah. Kamu perlulah mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh sekolah. Contohnya ialah berambut pendek, memakai stokin, memakai kasut ke sekolah dan banyak lagi peraturan yang telah ditetapkan oleh sekolah. Jadi, ini ialah beberapa tanggungjawab kamu sebagai murid ketika di sekolah. Baiklah, cikgu ingin bertanya, apakah perasaan kamu apabila menjadi seorang murid yang bertanggungjawab? Cuba kamu fikir. Apa yang kamu rasa apabila berjaya menjadi seorang murid yang rajin, seorang murid yang menjaga kebersihan kelas, seorang murid yang menjaga kemudahan sekolah, seorang murid yang mengikut peraturan yang telah ditetapkan? Apa perasaan kamu? Ya, kamu akan berasa gembira. Selain itu, kamu juga akan dihargai oleh rakan dan guru-guru. Kamu akan disukai oleh rakan dan guru-guru.
Selain itu, kamu juga akan menjadi seronok. Kamu akan menjadi contoh kepada rakan-rakan yang lain. Kamu juga akan merasa berpuas hati. Dan akhir sekali, kamu akan bangga kerana dapat menjadi seorang murid yang bertanggungjawab. Baiklah, sekarang cikgu akan terangkan pula mengenai kepentingan menjadi seorang murid yang bertanggungjawab. Sebenarnya terdapat banyak kepentingan, banyak kebaikan apabila kamu menjadi murid yang bertanggungjawab. Antaranya ialah kamu disukai oleh rakan dan guru-guru. Sebab apa? Sebab kamu ialah murid yang sentiasa membuat kerja rumah, sentiasa memberi tumpuan di dalam kelas, yang rajin datang sekolah. Jadi, kamu akan disukai oleh rakan dan juga guru-guru. Selain itu, kamu juga menjadi murid yang berdisiplin kerana kamu ialah murid yang mengikut semua peraturan yang telah ditetapkan oleh sekolah. Jadi secara tidak langsung, kamu akan menjadi murid yang berdisiplin. Kebaikan menjadi murid yang bertanggungjawab yang lain ialah kamu menjadi murid yang cemerlang dalam pelajaran. Sebab kamu akan belajar dengan bersungguh-sungguh, memberi tumpuan ketika guru mengajar. Kebaikan lain menjadi seorang murid yang bertanggungjawab ialah kamu menjadi contoh dan teladan kepada rakan-rakan lain. Dengan sikap kamu yang baik itu, rakan-rakan lain pun ingin menjadi seperti kamu. Ingin menjadi sebagai murid contoh seperti kamu. Dan kepentingan yang terakhir ialah dapat membuat kerja dengan mudah. Sekarang, cuba kamu lihat gambar yang telah cikgu sediakan. Gambar tersebut ialah gambar ketika kamu di kantin. Gambar ketika kamu sedang rehat. Gambar ketika kamu hendak membeli makanan. Jadi, sebagai murid yang bertanggungjawab, apakah yang perlu kamu lakukan ketika kamu di kantin? Cuba kamu fikirkan. Ya, yang pertama, kamu perlulah beratur ketika membeli makanan. Kamu tidak perlu berebut-rebut dengan rakan-rakan untuk membeli makanan. Tanggungjawab yang kedua ialah makan dengan sopan dan tertib. Kamu perlulah makan di tempat yang telah disediakan, makan secara duduk dan tidak menabur-naburkan makanan di atas meja. Jika ada makanan yang ditaburkan, kamu perlulah kutip. Tanggungjawab yang ketiga ialah meletakkan bekas makanan ke dalam besen yang disediakan. Maksudnya, selepas sahaja kamu selesai makan, kamu perlulah meletakkan pinggan ataupun mangkuk ataupun gelas minuman kamu ke dalam besen yang disediakan ataupun ke dalam tempat yang telah disediakan oleh pihak kantin. Kamu tidak boleh tinggalkan sahaja pinggan dan juga gelas minuman kamu di atas meja. Itu ialah perbuatan yang tidak bertanggungjawab. Dan akhir sekali, kamu perlulah menjaga kebersihan kantin. Kamu tidak dibenarkan untuk membuang sampah merata-rata di dalam kantin. Sebaliknya, buang sampah di dalam tong sampah. Baik, sekarang cuba kita lihat gambar yang kedua. Dalam gambar yang kedua ini, kamu dapat lihat seorang murid bersama dengan bukunya. Jadi, sebagai murid yang bertanggungjawab, cikgu hendak kamu fikirkan apakah yang kamu lakukan apabila mendapat buku teks.
Ya, yang pertama, kamu perlu membalut buku teks dengan kemas. Kamu perlulah membalut buku teks dengan plastik luksina yang terdapat di kedai. Jadi, kamu boleh meminta bantuan ibu atau bapa ataupun adik-beradik kamu untuk membalut buku teks tersebut. Tanggungjawab kamu yang seterusnya ialah membawa buku teks ke sekolah untuk digunakan ketika belajar. Ya, bila kamu telah mendapat buku teks yang diberikan oleh sekolah, kamu perlulah bawanya ke sekolah untuk digunakan ketika belajar. Bukannya kamu tinggalkan di rumah. Tanggungjawab kamu yang seterusnya ialah tidak menghilangkan buku teks dan memulangkannya pada akhir tahun. Ya, kamu perlu menjaga buku teks dengan sebaiknya. Jangan koyakkan, jangan hilangkan, dan apabila guru menyuruh kamu memulangkannya, kamu perlulah pulangkan dalam keadaan yang baik. Jadi ini ialah contoh tanggungjawab kamu sebagai seorang murid dalam menjaga kemudahan yang diberikan oleh sekolah. Akhir sekali, menjadi murid yang dapat menggalas tanggungjawab dengan baik adalah matlamat setiap murid. Murid perlulah dipupuk dengan sikap bertanggungjawab sejak kecil lagi supaya menjadi insan yang berguna untuk keluarga, agama, bangsa dan negara apabila dewasa nanti. Jadi, cikgu ingin tekankan bahawa sebenarnya adalah sesuatu yang penting untuk kamu menjadi seorang murid yang bertanggungjawab. Sebenarnya bertanggungjawab bukan hanya ketika di sekolah, tetapi walau di mana sahaja, kamu perlulah menjadi seorang yang bertanggungjawab. Kamu perlulah menjadi seorang anak yang bertanggungjawab, perlulah menjadi seorang murid yang bertanggungjawab dan juga perlulah menjadi rakyat Malaysia yang bertanggungjawab. Jadi, sikap bertanggungjawab ini sangatlah penting sehingga kamu dewasa nanti. Cikgu berharap murid-murid dapat memahami tajuk pelajaran kita pada hari ini iaitu murid bertanggungjawab. Cikgu juga berharap supaya murid-murid dapat menjadi murid yang bertanggungjawab di sekolah nanti. Sampai di sini sahaja sesi pembelajaran kita pada hari ini. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Bye. Terima kasih. Jumpa lagi.